Terdapat 3 artikel yang akan dibahaskan dalam pembentangan ini. Artikel pertama, artikel liberalisme dan pemikiran pemimpin Muslim di Malaysia oleh Ahmad Munawar Ismail dan Zakaria Setapak. Ini bertujuan untuk menyelidik dan menganalisis hubungan antara pemikiran liberalisme dengan pandangan pemimpin Muslim di Malaysia. Dalam konteks ini, Ahmad Munawar Ismail dan Zakaria Setapak membahas bagaimana pemikiran liberalisme mempengaruhi atau mencerminkan pandangan dan sikap beberapa pemimpin Muslim di Malaysia. Dengan Malaysia sebagai kerangka kajian, artikel ini mungkin mengeksplorasi bagaimana pemikiran liberalisme baik dari segi ekonomi, sosial atau politik dapat bersentuhan atau bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh pemimpin Muslim di Malaysia. Manakala, untuk artikel Islam dan liberalisme, antara maslahah dan mafsadah, ini mencuba untuk mengeksplorasi dan menganalisis hubungan antara Islam dan liberalisme, dua paradigma pemikiran yang sering kali dianggap bertentangan. Dengan melibatkan penulis Khalif Muhammad Haris, artikel ini kemungkinan membahas cara-cara di mana prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dapat bersinggungan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip liberalisme dan sebaliknya. Dalam menghadirkan pandangannya, Khalif Muhammad Haris mungkin membahas konsep maslahah dan mafsadah sebagai landasan untuk memahami peranan dan impak dari Islam dan liberalisme dalam konteks tertentu. Artikel ini kemungkinan mencari pemahaman mendalam mengenai bagaimana masing-masing sistem pemikiran ini dapat memberikan manfaat, iaitu maslahah, atau merugikan mafsadah masyarakat. Akhir sekali, artikel falsafah liberalisme di Malaysia. Ini bertujuan untuk memberikan suratan awal terhadap falsafah liberalisme di Malaysia. Dalam mengidentifikasi dan menganalisis fenomena ini, penulis Ibrahim Majdi, Muhammad Kamila, Khadijah Muhammad Hambali atau Hambalia dan Wan Adli Wan Ramdia kemungkinan akan menyelidiki bagaimana falsafah liberalisme dapat memahami dan diterapkan di konteks Malaysia. Dalam artikel ini, penulis kemungkinan akan merinci mengapa topik liberalisme menjadi relevan untuk diteliti dalam konteks Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Izzat bin Syahrul, nombor matriks 2023-423854. Saya akan menerangkan tentang penyata masalah yang berkaitan tentang liberalisme. Penyata masalah liberalisme boleh merujuk kepada kritikan atau kebimbangan yang dikemukakan terhadap prinsip dan amalan liberalisme. Liberalisme adalah satu ideologi politik dan ekonomi yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia dan kebebasan bersuara. Walaupun terdapat pelbagai bentuk liberalisme termasuk liberalisme klasik, liberalisme sosial dan neoliberalisme, terdapat beberapa kritikan yang sering dikemukakan terhadap konsep ini. Antaranya ialah penyata masalah yang pertama, iaitu kemerosotan akidah orang ramai. Masalah ini adalah salah satu isu di dalam kategori kontroversi agama. Punca utama berlakunya masalah ini ialah sesetengah demokrasi yang kurang mengambil tahu tentang freedom of speech. Seterusnya, sistem politik yang baik namun kurang memberikan sumbangan terhadap pentadbiran liberal. Kesan daripada masalah ini ialah kepercayaan rakyat akan semakin lemah terhadap sebuah institusi dan akan muncul gerakan populis dari golongan muda yang berpegang teguh terhadap pentadbiran liberalisme ini. Penyata masalah yang kedua ialah hukum dan hak asasi manusia. Masalah ini boleh dikategorikan di dalam isu pengaruh Barat. Konsep hak asasi manusia dan perkembangan hukum internasional moden banyak dipengaruhi oleh pemikiran liberal Barat. Pengaruh Barat terhadap liberalisme sangatlah besar dan memiliki dampak signifikan terutama dalam konteks sejarah, politik, ekonomi dan sosial. Liberalisme adalah ideologi politik dan filosofi yang menekankan hak-hak individu, kebebasan pribadi dan pemerintah yang terbatas. Antara cara-cara negara barat mempengaruhi perkembangan dan penyebaran liberalisme ialah menggunakan politik luar negeri dan diplomasi, memberikan bantuan pembangunan, menyebarkan maklumat melalui media dan teknologi, dan aktif dalam organisasi antarabangsa.
Seterusnya, penyata masalah yang ketiga ialah polarisasi politik dan politik identiti. Masalah ini dikategorikan di dalam bidang politik. Kebangkitan politik identiti telah memburukkan polarisasi politik dan perpecahan sosial. Prinsip toleransi liberal dicabar apabila identiti kumpulan diutamakan daripada nilai bersama. Sikap terhadap liberalisme boleh dipengaruhi oleh identiti politik seseorang. Seseorang yang mengidentitikan diri sebagai liberal mungkin lebih cenderung untuk menyokong prinsip-prinsip liberal, manakala yang mengidentitikan diri sebagai konservatif mungkin cenderung untuk menentangnya. Peningkatan polarisasi politik boleh menjadi cabaran untuk pelaksanaan prinsip-prinsip liberal, terutamanya dalam konteks sistem politik yang semakin terpecah belah. Liberalisme sering menyeru kepada dialog, toleransi dan kesepakatan yang mungkin sukar dicapai dalam suasana yang terlalu polaris. Seterusnya, masalah ketidaksamaan ekonomi. Masalah ini dikategorikan sebagai isu bidang ekonomi. Walaupun matlamat mereka untuk mempromosikan kekayaan dan peluang individu untuk bersuara, dasar ekonomi liberal secara tidak sengaja telah memburukkan ketidaksamaan ekonomi. Antara masalah yang dihadapi ialah peluang untuk mendapatkan pendidikan adalah terbatas, ketidaksetaraan jantina dan proses globalisasi ekonomi sesetengah negara tidak akan sama. Dan penyata masalah yang terakhir ialah hak kebebasan bersuara atau freedom of speech. Isu ini dikategorikan di dalam bidang media dan wawancara. Dalam era komunikasi digital, mencari keseimbangan ideal antara menjaga kesejahteraan masyarakat dan membenarkan ekspresi individu menjadi lebih sukar. Hak kebebasan bersuara di media dan ruang publik memungkinkan individu untuk menyampaikan pandangan mereka tentang liberalisme melalui artikel, pidato, blog ataupun platform media sosial. Jadi, sampai di sini sahaja perbincangan saya terhadap penyata masalah liberalisme ini. Saya akan melepaskan perbincangan ini kepada saudara Daniel untuk membincangkan tentang faktor permasalahan liberal. Saya ingin memohon maaf jika ada kekurangan atau terkasar bahasa sepanjang perbincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum saya memulakan perbincangan kita hari ini, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Daniel bin Wahid Iskandar. Nombor matrik saya 2023401504. Jadi, saya akan membentangkan faktor-faktor permasalahan liberalisme. Mengapa terjadinya liberal ini? Faktor yang pertama, kontroversi agama. Liberalisme seringkali menimbulkan kontroversi dalam kalangan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai agama konservatif. Pemikiran liberalisme yang menekankan kebebasan individu dan hak asasi manusia boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama tertentu. Hal ini kerana pemahaman yang mendalam mengenai perbezaan antara nilai-nilai liberalisme dan nilai-nilai agama serta usaha untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan individu dan nilai-nilai agama adalah penting untuk meredakan ketegangan. Faktor yang kedua, pengaruh Barat. Liberalisme sering dikaitkan dengan pengaruh Barat dan ini boleh menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat yang menolak pengaruh asing atau mengutamakan nilai-nilai tradisional tempatan. Hal ini disebabkan penting untuk memahami bahawa liberalisme tidak semata-mata merupakan konsep Barat tetapi juga telah memberi sumbangan kepada pemikiran dan perubahan sosial pelbagai budaya. Memahami asal-usul dan aplikasi liberalisme dalam konteks tempatan boleh membantu meredakan kebimbangan terhadap pengaruh asing. Faktor yang ketiga, konflik dengan nilai-nilai tradisional. Liberalisme seringkali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang dianut oleh masyarakat, terutamanya dalam hal moralitas, keluarga dan agama. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan antara penganut liberalisme dengan masyarakat yang masih memegangkan teguh nilai-nilai tradisional. Bukan itu sahaja, terdapat dua lagi faktor yang boleh kita jadikan sebagai punca permasalahan liberalisme. Faktor yang keempat, sokongan dari pihak berkuasa dan parti politik. Sokongan liberalisme dari pihak berkuasa dan parti politik juga menjadi faktor permasalahan. Hubungan antara gerakan liberalisme dengan pihak berkuasa dan parti politik
boleh menimbulkan kebimbangan mengenai pengaruh ideologi dalam dasar-dasar negara. Hal ini kerana hubungan politik dan ideologi dalam konteks Malaysia dapat diperkuatkan dengan merujuk kepada sumber-sumber berita dan kajian politik yang mengupas hubungan antara gerakan liberalisme dengan pihak berkuasa dan parti politik di Malaysia ini. Faktor yang kelima, penyebaran ideologi melalui media dan wacana. Penyebaran ideologi liberalisme melalui media dan wacana awam turut menjadi faktor permasalahan. Media massa dan wacana awam memainkan peranan penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap isu-isu kontemporari. Penerangan mengenai penyebaran ideologi melalui media dan wacana dapat diperkuatkan dengan merujuk kepada kajian-kajian media dan komunikasi yang mengkaji peranan media dalam penyebaran ideologi liberalisme di Malaysia. Hari ini saya akan membahas serba sedikit berkaitan kesan permasalahan liberalisme terhadap individu. Antara kesan permasalahannya ialah kehilangan nilai tradisional. Liberalisme sering dikritik oleh penganut nilai-nilai tradisional atau keagamaan yang melihatnya sebagai ancaman terhadap nilai-nilai moral dan budaya yang mereka pegang. Hal ini kerana liberalisme sering dikaitkan dengan perubahan sosial dan budaya yang pesat seperti perubahan gaya hidup, norma-norma keluarga terhadap moraliti. Yang kedua ialah liberalisme juga akan menyebabkan kelelahan sosial, iaitu kelelahan sosial di mana individu merasa terlalu lepas tanggungjawab sosial atau terlalu fokus pada kepentingan peribadi tanpa memperhatikan kepentingan kolektif. Seterusnya ialah kesan permasalahan liberalisme terhadap akidah. Antara kesannya ialah pengaruh barat dan globalisasi. Liberalisme sebagai ekspresi budaya barat yang dapat mengancam identitas dan nilai-nilai tradisional Islam. Globalisasi yang sering dikaitkan dengan liberalisme boleh membawa masuk nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam, mahupun dari segi aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dan ini dianggap sebagai satu ancaman kepada nilai-nilai lokal dan tradisional. Kedua ialah penerimaan terhadap LGBT. Liberalisme cenderung mendukung penerimaan terhadap keanegaraan seksual, termasuk hak-hak LGBT bagi penganut agama Islam yang mengikuti ajaran-ajaran yang menetapkan norma-norma seksual tertentu. Ini dapat menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menentang keras hak-hak LGBT. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. So, saya akan memberitahu dua penyelesaian yang boleh dilakukan untuk bagi masalah liberalisme ini. Yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia. Dimaksud memperkuat perlindungan hak individu tanpa mengesampingkan tanggungjawab kolektif terhadap kesejahteraan sosial. Yakni perlindungan hak asasi manusia menggambarkan upaya untuk memastikan hak-hak individu dihormati dan dilindungi tanpa mengesampingkan tanggungjawab kolektif terhadap kesejahteraan sosial. Perkataan ini menekankan pentingnya kebebasan dan martabat setiap individu sambil mengakui bahawa hak-hak ini harus dijalankan dengan tanggungjawab terhadap masyarakat. Dengan menggabungkan perlindungan hak individu dan tanggungjawab sosial, tujuan adalah menciptakan keseimbangan yang mendukung kemajuan sosial yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Jadi, untuk penyelesaian kedua adalah pendidikan dan kesedaran. Meningkatkan pendidikan untuk mendorong pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip liberalisme dan dampaknya terhadap masyarakat. Tentang pendidikan dan kesedaran merupakan kunci untuk mendorong pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip liberalisme dan kesannya terhadap masyarakat. Melalui sistem pendidikan yang bagus, individu dapat memahami nilai-nilai dasar liberalisme seperti kebebasan, hak asasi manusia dan inovasi ekonomi. Dengan penekanan pada literasi politik dan sosial, masyarakat dapat lebih kritis dalam mengenali suatu dari prinsip-prinsip ini. Pendidikan yang inovatif juga dapat membuat kesedaran akan tanggungjawab terhadap kesejahteraan sosial, kemungkinan masyarakat
untuk secara penyataan yang membina dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, bagi kesimpulan yang kita dapat daripada liberalisme ini, berdasarkan kajian yang telah dijalankan, liberalisme ini merupakan suatu fahaman yang memisahkan aspek agama dan pemikiran seseorang tentang kebebasan, di mana amalan bebas boleh diamalkan dalam agama. Di zaman serba canggih dan moden ini, terdapat banyak kewujudan aplikasi di laman sosial yang juga memberi impak besar ke atas seseorang individu dan membawa banyak perubahan dalam pelbagai aspek kehidupan seseorang individu maupun masyarakat dan agama. Penggunaan media sosial merupakan satu bentuk penghubung yang maksimum untuk seseorang itu berhubung dan membuat penyampaian sesuatu maklumat tentang pelbagai ideologi termasuk fahaman liberalisme serta ajaran yang bercanggah dengan agama Islam di Malaysia yang melanggar ajaran dan undang-undang agama tersebut. Jadi, kita sebagai umat Islam perlulah berpegang teguh kepada perintah Allah SWT supaya kita sentiasa diredai dan dihargai olehnya, dan supaya kita dapat berjaya dunia dan akhirat, dan kita dapat merasai syurga Firdaus yang Allah telah sediakan untuk kita. Sekian daripada kami. Assalamualaikum.